Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 16 November. Pusat Pentadbiran Sarawak, Daerah Tanjung Manis bernilai RM83 juta dijangka beroperasi pada Mei tahun hadapan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pusat pentadbiran itu merupakan infrastruktur yang penting sebagai pemudah cara dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat di samping menjadi mercu tanda permulaan perkembangan bandar baru Tanjung Manis. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan pusat pentadbiran tersebut juga langkah proaktif Sarawak bagi memenuhi keperluan semasa dalam menyediakan perkhidmatan setempat, perkhidmatan sokongan serta pusat data yang sekaligus menjadi pembangkit kepada ekonomi digital. Telah dapat membangunkan bangunan yang begitu cantik di tengah-tengah kawasan Tanjung Manis. Ini melambangkan apa disebut sebagai continuation, sambungan untuk kita mengangkatkan keadaan ekonomi negeri kita, lebih-lebih lagi Tanjung Manis. Sekarang sudah terbina. Dan apa yang perlu ialah kita teruskan usaha kita untuk membangun kawasan ini. Ujarnya lagi, pusat pentadbiran yang baru itu merupakan game changer dalam pembangunan yang holistik dan pesat di Lembah Rajang dan wilayah Tengah Sarawak pada masa ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Pusat Pentadbiran Sarawak, Daerah Tanjung Manis. Bangunan setinggi 16 tingkat itu bakal menempatkan pelbagai agensi kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat setempat tanpa keluar dari Tanjung Manis. Sementara itu, Sarawak merancang untuk membangunkan kompleks pentadbiran daerah Siburan bagi merancangkan pentadbiran dan pembangunan di daerah itu. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan peruntukan khas akan diberikan kepada daerah Siburan bagi tahun hadapan bagi melaksanakan perkara tersebut. Bagaimanapun, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata ia akan mengambil masa untuk mempertingkatkan infrastruktur Siburan termasuk kaki tangan pentadbiran yang akan menjadi penghubung antara kerajaan negeri dan masyarakat setempat. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan perasmian Kompleks Sukan Sekolah Jenis Kebangsaan Chonghua Siburan di Jalan Serian Kuching. Dalam pada itu, beliau menambah kerajaan negeri turut merancang untuk meneruskan pembangunan daerah Siburan kelak dengan menubuhkan Majlis Daerah Siburan. Dari segi pelantikan pemimpin akar umbi, ianya akan dipertanggungjawab kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran, Datuk Baklan Bangit untuk mengkaji keperluan tersebut. Selepas setahun diiktiraf sebagai Universiti Penuh, Universiti Teknologi Sarawak UTS kini terus mengorak langkah setanding dengan universiti yang lain di negara ini. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dengan bantuan pendidikan yang disediakan, kerajaan negeri membolehkan lebih ramai anak Sarawak berpeluang melanjutkan pelajaran mereka di UTS. Jumlah penuntut bertambah, bermakna ruang untuk menuntut sudah ada. It's not easy to get place in university. Belajar cari ilmu yang terkini untuk masa depan. Kerana kalau you ada produk, kita boleh export, that will be revenue to the state. And bermakna the state has got the result of the bantuan that we earlier gave to the student. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian ketika berucap bersempena perjumpaan bersama penerima biasiswa Kerajaan Negeri Sarawak di UTS Sibu. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan surat kelulusan pinjaman tabung pendidikan tinggi Sarawak, penyerahan surat kelulusan skim biasiswa pinjaman pelajaran dalam negara dan surat penganugerahan Yayasan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman.
Rakyat Sarawak yang disahkan positif COVID-19 masih boleh turun menjalankan tanggungjawab untuk mengundi pada Sabtu ini bersempena Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Menurut Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, individu yang disahkan positif hanya perlu memaklumkan status tahap kesihatan mereka kepada petugas kesihatan di pusat mengundi. Jabatan Kesihatan has do all the necessary preparation and it is safe and there are procedures on even if you have COVID how to vote. And you have proved that if you since last year if you have taken all the necessary steps like last year, even after COVID there's no increase in cases. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Untuk Mu Malaysia di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim menasihati setiap calon yang bertanding pada PRU15 ini untuk menjaga kesihatan mereka sepanjang tempoh berkempen dan mengasingkan diri mereka terlebih dahulu sekiranya mempunyai gejala COVID-19. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Oi Chu Hak berkata sekurang-kurangnya seorang petugas kesihatan akan ditempatkan di pusat mengundi untuk mengiring pesakit COVID-19 yang akan mengundi. Apa yang perlu ialah bila sampai sana maklumkan kepada petugas di sana kita positif dan akan dibagikan satu cara istimewa untuk dapatkan pengundian membuat mengundi secara segera dan segeralah boleh balik. So maksudnya tidak lama di tempat mengundi. Pada Isnin, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, individu positif COVID-19 yang akan mengundi pada PRU15 wajib memakai pelitup muka manakala pemakaian pelitup muka bagi pengundi lain adalah amat digalakkan. Timbalan Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Azmi Shahrom dalam satu kenyataan semalam turut memaklumkan bahawa individu yang positif COVID-19 akan diasingkan bagi mengelak penularan COVID-19 di pusat mengundi. Memasuki beberapa hari terakhir tempoh berkempen, semua calon yang bertanding pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 diharap menghentikan serangan peribadi ke atas calon parti lawan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, walaupun terdesak untuk memenangi kerusi, kaedah sedemikian adalah tidak sihat bagi bakal wakil rakyat. Langkah sebegitu katanya hanya akan mengundang kecaman daripada rakyat yang kini menilai setiap gerak-geri pemimpin yang bakal dipilih. Jadi saya memohon dan berharap pihak di Semenanjung janganlah personal assassination tu begitu sangat. Kerenanya akhirnya nanti kita akan duduk semeja, kita akan berjumpa di Dewan tu pun. Ditemui pemberita RTM di Kuching selepas program khas Untuk Mu Malaysia, Sarawak bagaimanapun mempamerkan kaedah berpolitik yang sihat dan harus dijadikan contoh. Veteran politik terbabit dalam wawancara khas itu turut menjelaskan keputusan beliau untuk meninggalkan arena politik pada PRU ke-15 ini adalah bagi memberi peluang kepada calon-calon lain untuk bertanding. 3 ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Gabungan Parti Sarawak GPS, mengecam tindakan seorang calon Parlimen Betong yang cuba menggunakan politik perkauman dalam usaha untuk meraih undi. Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki dan Adun Tupong, Datuk Fazruddin Abdul Rahman semasa menyertai kempen GPS di Kampung Belingan dan Kampung Sebemban dekat Betong senada mahu rakyat Sarawak menolak parti politik seperti itu. Muhammad Razi Sitam menjelaskan GPS sebuah parti yang sentiasa menyediakan landasan terbaik dalam mengukuhkan perpaduan rakyat. Ia dapat dilihat melalui kepelbagaian kaum yang menjadi pemimpin dalam GPS dan mereka saling melengkapi antara satu sama lain dalam pembinaan negara bangsa. Bagi Datuk Ibrahim Baki, memperguna isu perkauman sama seperti bermain dengan api. Apabila sudah tidak dapat dikawal, ia akan menjadi lebih parah dan sebaiknya rakyat perlu menghargai keharmonian yang dinikmati ketika ini dan terus mengukuhkannya. Fazruddin pula berharap rakyat akan lebih
lebih berhati-hati dengan tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab dalam membangkitkan isu perkauman dalam kempen politik mereka. Jelas beliau, Sarawak mempunyai kira-kira 30 suku kaum dan telah hidup dengan harmoni selama ini. Justru rakyat diharap tidak mudah terpengaruh dengan mana-mana tomahan atau tindakan negatif, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perkauman. Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Malaysia disaran untuk terus memajukan dan menambah baik mutu perkhidmatan kepada golongan itu, sentiasa disantuni dan hidup bersama dalam komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rosi Yunus berkata, ini dapat dilaksanakan menerusi program Libas Urut Pertubuhan Pemulihan dalam komuniti PPDK di Sarawak. Datuk Rozi menjelaskan program Libat Urus merupakan platform yang tepat bagi menyampaikan dasar baharu dan pengurusan PPDK agar lebih efisien dalam penyampaian perkhidmatan kepada golongan tersebut. Beliau berucap merasmikan Majlis Apresiasi PPDK sempena program Libat Urus PPDK Sarawak 2022 di Miri. Dalam program tersebut banyak perkongsian mengenai praktis amalan pengurusan dan pentadbiran bantuan kewangan dan sesi taklimat bersama agensi kerajaan berkaitan bagi menambah pengetahuan dan menyelesai permasalahan yang timbul semasa berurusan dengan agensi-agensi berkaitan. Setakat ini sebanyak 55 buah PPDK dengan 1,964 pelatih telah berdaftar dan beroperasi di seluruh Sarawak. Daripada jumlah itu, bahagian Miri mempunyai 6 PPDK dengan 402 pelatih. Pada majlis itu, Datuk Rozi turut menyampaikan sijil apresiasi kepada 149 peserta daripada 55 PPDK Sarawak yang menyertai program Libat Urus itu. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Rabu 16 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sehingga berjumpa lagi. Salam Keluarga Malaysia.